ما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama kali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencari bekalan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul mahsyar nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedar ataupun tidak, malam ni merupakan malam yang ke-21 Ramadan. Maksud kata kita dah bertarawih 21 hari dah tuan. Kita dah puasa 20 hari. Lagi berapa hari lagi tuan? Ramadan berada dengan kita. Sama ada 9 ataupun 10 hari lagi saja. Tuan-tuan, dia dua saja. Sama ada Ramadan pergi meninggalkan kita ataupun kita yang meninggalkan Ramadan. Ramadan pasti akan meninggalkan kita, pasti. Tetapi satu lagi ni, kita yang meninggalkan Ramadan terlebih dahulu sebelum Ramadan meninggalkan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tengoklah pada malam ni, beza tak daripada 10 yang awal dengan 10 akhir tuan-tuan? Dari segi crowd beza tak tuan-tuan? Beza. Awal dulu penuh, dan ni dia kurang dah sikit tinggal berapa saf. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu yang dimaksudkan kita meninggalkan Ramadan terlebih dahulu sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita. Tuan-tuan, pasal apa jadi macam ni? Sebab tu Rasulullah ulang hadis ni tuan-tuan lagi sekali. Awal dulu Rasulullah sebut, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan, mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, Allah akan ampunkan baginya segala dosa-dosa yang terdahulu. 10 malam terakhir tuan-tuan, Rasulullah ulang lagi hadis ni, cuma tukar sikit ayat. Man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pasal apa Rasulullah kena ulang benda ni? Ni man qama, siapa yang menghidupkan, mendirikan Ramadan. Kali pertama. Kali kedua Rasulullah, barang siapa yang mendirikan, menghidupkan malam Al-Qadar. Sebab Rasulullah tahu 10 malam terakhir ni semua pakat cunggih lah. Ramai dalam kalangan manusia dia terpesong dah, dia punya fokus tu terpesong dah tuan-tuan. Percaya ataupun tidak tuan-tuan ni, kalau lani ni kita keluar pergi ramai-ramai pergi mana? Uptown. Mana ramai lagi? Masjid ke uptown? Uptown lah ramai lagi tuan. Karnival Mahabbah ke apa ke, sana ramai lagi. Ni waktu ni dia tunjuk video tuan-tuan. Kereta sepasal lah jam. Normal lah kereta jam. Orang yang berjalan dekat uptown pun jam tuan-tuan. Jam. Bertuh ni. Berjalan ni bertuh sama sendiri. Punya ramainya manusia. Dekat mana? Dekat uptown. Sebab apa tuan? Raya. Habis lah fokus kita lari habis. Dia 10 malam terakhir ni dia fokus dia raya. Raya. Salah kena fokus raya ni tuan. Tak salah orang yang nak raya ni, tapi tak kena tuan. Orang yang sepatutnya raya ni, orang yang berpenat letih, bersengkang mata bulan Ramadan ni, 10 malam terakhir ni dia bersengkang mata, tidur 2 jam 3 jam saja. Orang macam ni lah patut raya. Yang ni dia siang pun dia mengeluh kan, malam dia jadi kutu raya. Semalam tuan-tuan
saya nak pergi mana lah. Saya balik pukul dalam tengah malam. Saya nak pergi mana saya tak ingat. Ramai geng-geng mak motor ni. Nak kata malam minggu, bukan malam minggu, tapi ramai ni, duk meneru ni. Daripada Batu Mau nak pergi Menghala, rasanya mereka nak pergi belah seberang tu, nak naik jambatan. Beribu-ribu motor. Rupa-rupanya mereka menghidupkan malam Lailatul Qadar tengah jalan, tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab apa jadi lagu ni, tuan-tuan? Sebab tak ada dua perkataan tadi dalam diri mereka, ataupun dalam diri kita tak ada dua perkataan ni yang Rasulullah sebut, imanan, yakin dan percaya Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi ganjaran yang sebesar-besar ganjaran di dalam bulan Ramadan ni. Bukan kecil, tuan. Pahala dalam bulan Ramadan ni besar. Tuan-tuan pun dah dengar banyak kali dah. Ganjaran pahala bulan Ramadan ni, siapa yang buat solat fardu, amalan fardu dalam bulan Ramadan, Allah lipat kali gandakan sehingga 700 kali ganda. Ni kita sembahyang tarawih ni, tuan-tuan, bersamaan pahala dia dengan amalan fardu yang kita buat di luar pada Ramadan. Amalan fardu ni besar dah, tuan-tuan, dia punya ganjaran besar, tuan-tuan. Tuan-tuan biasa dengar kan hadis, siapa yang solat 2 rakaat sebelum fardu subuh lebih baik daripada dunia serta isinya. Biasa dengar tak? Yang tu sembahyang sunat 2 rakaat lebih baik daripada dunia serta isinya. Kalau sembahyang fardu subuh jemaah, lebih besar pada tu. Maksud kata, tuan-tuan, amalan sunat yang kita dah buat dalam bulan Ramadan ni, pahala dia menyamai pahala amalan fardu pada bulan besar. Amalan fardu yang kita buat dalam bulan Ramadan ni, ganjaran dia jauh lebih besar, 700 kali ganda. Adapun pahala puasa, tuan-tuan, Allah tak sebut berapa nilai ganjaran yang Allah nak bagi. Sebab apa Allah tak sebut ganjaran puasa? Pasal apa, tuan-tuan? Allah sebut amalan fardu lain aku bagi sampai 700 kali ganda, tapi puasa aku saja yang akan bagi. Aku saja tahu berapa aku nak bagi. Sebab apa, tuan-tuan? Puasa tak boleh nak menunjuk ke orang, tuan-tuan. Nak tunjuk apa ke orang? Kita puasa pun orang tak tahu, kita tak puasa pun orang tak tahu. Betul ya, tuan? Nak menunjuk macam mana? Nak tunjuk kata letih tidur mengerut. Orang yang tak puasa bulan Ramadan pun dia letih juga serupa tu kan? Jadi puasa ni, tuan-tuan, tak boleh nak menunjuk ke orang. Nak tunjuk kata kita ni puasa ni, kita ni puasa betul ke, puasa tak betul ke, puasa adat ke, puasa ibadat ke. Siapa pun tak tahu, tuan-tuan, kita ni buat puasa ni betul ke tak betul. Allah saja yang boleh nilai puasa kita. Jadi, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu yang Rasulullah sebut tadi, imanan, yakin, percaya sungguh-sungguh Allah nak bagi bulan Ramadan dan malam Al-Qadar yang Allah nak kurniakan kepada kita. Wahtisaban, harap sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dia pagi satgi kita nak qiyamul lail, tuan-tuan. Pagi satgi kita nak qiyamul lail. Imam tu adalah, dulu kami ni sparring tilawah dulu waktu sekolah menengah. Saya wakil masyhur lelaki, dia wakil masyhur, dia wakil irsyad. Tapi dia menang lah, suara dia sedap lagi. Suara saya tak apa nak sedap. Jadi dia menang. Peringkat negeri dia menang lah. Nombor 2 saya ni, nombor belakang-belakang lah. Jadi kita import tuk-tuk imam yang power-power mulai sekali, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya bila mana dibacakan ayat Al-Quran, bergetar hati-hati kita. Bila dengar Al-Quran dialunkan dengan merdu, dengan tajwid yang betul, maka akan bergetar hati-hati kita. Sebab tu, tuan-tuan, kita nak baca Al-Quran ni biar kemah, barulah dia meresap dalam diri kita. Kalau kita baca pun lintang pukang, tuan-tuan, tak boleh nak resap, tuan-tuan. Sebab apa? Dia nak betul bacaan tu, dia tak boleh nak resap. Dia fokus bacaan tu, dia tak boleh nak fokus apa maksud lagi.
Tak salah kalau belajar, tuan belajar. Cumanya bila mana kita dah kemas baca Al-Quran, di situ kita akan dapat nikmat nak faham isi Al-Quran pula. Kita tak fokus dah nak betul bacaan tu, kita nak fokus apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Tadi saya baca surah As-Saffat, tuan-tuan. Ayat dia pendek-pendek, cerita pasal Nabi-Nabi, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, cerita pasal Nabi-Nabi. Dan hakikat dia surah As-Saffat ni cerita pasal malaikat. Was-saffati saffa, berdiri bersaf-saf para malaikat ni. Allah nak cerita, tuan-tuan, pada hari yaumul mahsyar nanti, tuan-tuan, malaikat ni akan berdiri bersaf-saf, beratok depa. Punya displaynya para malaikat Allah pada yaumul mahsyar nanti, depa akan beratok, tuan-tuan. Depa tak berceramuk. Jadi tuan-tuan, bila mana malaikat beratok bersaf-saf, ramai mana malaikat Allah Alam, ramai yang teramat sangat. Dan pada yaumul mahsyar nanti, tuan-tuan, bercampur habis ni, manusia, malaikat, jin, binatang-binatang, semua akan dibangkitkan sekali. Kita duduk sekali ni, berimpit sekali, tuan-tuan. Jadi Allah bangkitkan para malaikat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berdiri bersaf-saf. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Jadi Allah bangkitkan para malaikat, dan malaikat Jibril menjadi ketua bagi sekalian para malaikat. La yatakallamun, mereka tidak berkata apa-apa pada hari tersebut, illa man adzina lahu rahman, melainkan diizinkan oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Wa qala sawaba, bila depa cakap ni bukan cakap yang pembohong, penipu, cakap benda yang perlu, yang betul saja. Yaumul mahsyar. Atas dunia kita boleh ditipu, tuan, tapi di yaumul mahsyar mulut kita ni tak boleh nak cakap benda-benda yang tipu dah, tuan-tuan. Nak pembohong, nak ranja orang, semua tak boleh lah. Dia akan cakap benda yang betul saja, yang keluar daripada mulut kita. Dan kita tak boleh nak bersembang lah macam mana kita duduk atas dunia, tuan-tuan. Kalau kita duduk atas dunia, ramai-ramai ni, duduk berhimpun ramai-ramai ni, dengar macam bunyi lalat orang tai, duduk menyembang betul tak? Tapi di yaumul mahsyar, tuan-tuan, Rasulullah sebut, di yaumul mahsyar hanya dengar seperti orang macam bunyi berbisik-bisik, macam tu. Di yaumul mahsyar nanti dengar suara berbisik-bisik ya, tak berani nak angkat suara. Sebab apa? Allah Raja pada hari tersebut, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berbalik pada cerita kita tadi. Jadi kita nak menghayati bulan Ramadan 10 malam yang terakhir ni, tuan-tuan, kita nak hidupkan 10 malam yang terakhir ni dengan pelbagai ibadah. Tak semestinya semayang saja, tuan-tuan. Ikut suka tuan-tuan lah nak buat amal ibadat apa. Rasa rajin nak sedekah, sedekah. Rajin nak baca Quran, rajin nak zikir, rajin nak selawat, rajin nak semayang. Tak terhad kepada semayang saja, buatlah amal ibadat apapun. Adapun Rasulullah SAW pada 10 malam yang terakhir, tuan-tuan, Rasulullah buat apa? Berbeza amalan Rasulullah 10 malam yang awal dengan 10 malam terakhir. 10 malam awal Rasulullah bukanlah kata relax, tapi 10 malam terakhir ni Rasulullah akan bersungguh-sungguh lagi buat amal ibadat. Rasulullah akan iktikaf dekat masjid, tuan-tuan, tak balik rumah. 10 malam tu Rasulullah tak balik rumah. Bila Rasulullah akan balik rumah? Bila, tuan? Pagi raya baru Rasulullah balik. Pagi raya, lepas mayang raya tu baru Rasulullah balik. 10 malam terakhir tu Rasulullah akan iktikaf kat masjid. Sampai nak sikat rambut pun Rasulullah jenguk kat tingkap tu, ya Aisyah, tolong sikat rambut aku. Sampai tahap macam tu. Suruh Aisyah sikat rambut. Rasulullah tak mau keluar pada masjid, melainkan nak qada hajat saja, nak terberak, nak terkencing, baru keluar pada masjid.
Selagi mana tak rasa nak terberak, terkencing, Rasulullah akan duduk dalam masjid beriktikaf. Kita mampu tuan buat lagu tu? Tak mampu tuan. Tak mampu tuan-tuan. Sebab apa? Semua kalut dengan kerja. Betul tak? Kalau dah tak kerja pun dia kalut dengan kerja lain juga. Betul ya tuan? Tak kerja pun dia kalut dengan kerja lain juga. Dia tak ada nak duduk masjid 10 malam takhir betul-betul ya. Tak ada tuan-tuan. Kita tak boleh nak challenge Rasulullah. Tuan-tuan, Rasulullah manusia yang tak ada dosa, maksum, manusia yang pertama akan melangkahkan kaki masuk ke dalam syurga. Tapi Rasulullah orang yang paling berusaha bersungguh-sungguh nak dapatkan malam Al-Qadar. Uish, pelik ya. Kita tuan-tuan kalau dah diberikan kelebihan, tak payah teruk-teruk Kalau orang hidang makanan kat kita nak pergi beratok lagi ya tuan-tuan. Nak beratok, apa orang dah hidang lah, duduk kat meja tu makan lah. Betul ya tuan? Sepatutnya jadi lagu tu lah. Rasulullah ni sepatutnya dia dah dijamin syurga, tak perlu pun bersusah payah. Tak payah teruk-teruk buat amal ibadat pun. Dia Nabi, dia maksum, dia memang dah dijamin masuk syurga. Orang yang pertama akan melangkahkan kaki masuk ke dalam syurga. Tapi Rasulullah tuan-tuan, dia punya usaha bersungguh-sungguh 10 malam terakhir tak balik rumah sembahyang. Aisyah tanya, ya Rasulullah, pasal apa yang teruk sangat ni buat amal ibadat? Awak salah ke aku nak jadi hamba yang bersyukur? Rasulullah kata ke Aisyah, salah ke aku nak tunjuk aku ni syukur dekat Allah? Kita kalau syukur tuan-tuan, kita buat apa? Kita kalau rasa syukur, kita buat apa? Kita buat kenduri kesyukuran kan? Nanti Ustaz minta tolong Ustaz ni saya naik pangkat apa semua sikit. Saya nak buat kenduri sikit, kenduri kesyukuran. Yang tu kalau kita tuan buat kenduri kesyukuran, sebab apa? Rasa syukur buat kenduri. Baguslah. Cumanya Rasulullah ajak kat kita, bila mana kita nak tunjuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan solat, banyakkan sujud kepada Allah. Itu tanda kita syukur. Jadi tuan-tuan, beza kita dengan Rasulullah. Tak boleh nak sama tuan. Siapa pun tak boleh challenge Rasulullah. Tapi bukanlah bermakna kita tak boleh buat langsung tuan-tuan. Ada orang mampu buat, tapi kita kena juga usaha tuan-tuan. Tunjuk kesungguhan kita. Tunjuk kesungguhan kita. Kita nak tiru Rasulullah, tak boleh tiru semua. Tiru sikit-sikit pun jadilah. Mailah 10 malam terakhir ni kita buat qiyamul tiap-tiap hari, ada sahur apa semua. Mailah. Duduk rumah buat apa tuan-tuan? Kan? Saya duduk rumah pun saya semayang juga. Semayang dekat masjid baru 6 rakaat. Saya 10-20 rakaat kat rumah. Qiyamul. Dia buat sempoi lagi tuan. Pemohon duduk kat rumah lena, tunggu penguasa sahur. Jadi tuan-tuan, mai imarah 10 malam yang terakhir ni, semua kita sediakan sahur apa semua. Mai bawa tisu satu spare dalam poket. Sebab apa tuan-tuan? Menangislah. Biar ayat mata kita ni jadi saksi. Biar ayat mata kita ni akan menjadi saksi dan akan memadamkan api-api neraka. Mata kita ni esok bila mana wal'iyadzubillah, kalau Allah nak humbankan kita dalam neraka, dia jadi saksi, ya Allah, mata inilah yang pernah menangis kerana bertaubat kepadamu ya Allah. Mata ni akan bercakap tuan-tuan, dia akan jadi saksi ke atas diri kita. Seluruh tubuh badan kita ni tuan-tuan akan menjadi saksi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, buatlah apa saja amal kebaikan pada 10 malam yang terakhir ini tuan-tuan. Cari sungguh-sungguh tuan-tuan. Aisyah tanya dekat Rasulullah, ya Rasulullah, kalaulah aku tahu malam tu malam Al-Qadar, apakah doa yang patut aku baca ya Rasulullah? Rasulullah ajak ke Aisyah pada Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ramai, tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau seorang, fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, afuun, pemaaf ya Allah. Engkau ni pemaaf ya Allah.
Karimun, engkau ni mulia ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau sukakan kemaafan. Fa'fu anni, maafkan diri aku ya Allah. Tuan-tuan, sebab apa Allah dia declare ataupun dia bahasakan diri dia mulia, tuan-tuan? Sebab Allah ni bila mana dia sebut kata dia ni Al-Karim, mulia, Allah ni Karim, tuan-tuan. Sebab apa? Allah bagi segala nikmat kat kita ni, tuan-tuan, tak pernah Allah minta bayar balik. Allah tak pernah minta seduit pun suruh kita bayar balik. Allah bagi mata, Allah bagi tangan, Allah bagi kaki, seluruh tubuh badan kita ni Allah tak minta balik berapa bayaran dia. Kita pakai tubuh badan kita, tuan-tuan, sampai rosak. Tuan-tuan, mata rosak, telinga pekak, kan? Apa lagi, tuan-tuan? Macam-macam, kaki kena potong. Kita guna tubuh badan kita ni sampai rosak. Kalaulah Allah ni tak ada sifat Al-Karim, mulia, Allah minta balik apa yang kita dipinjamkan kepada kita, jenuh kita, tuan. Jenuh kita nak menjawab. Aku bagi hang mata, pasal apa mata hang rosak ni? Hang ganti balik. Aku bagi kaki kat hang ni elok-elok waktu keluar daripada perut mak hang, pasal apa mai tua kena potong? Jenuh, tuan-tuan. Kita nak menjawab depan Allah. Kalau Allah tak ada sifat Al-Karim, mulia, tapi Allah ni mulia, apa yang dia bagi dia tak minta balik, tuan-tuan. Dia tak minta balik. Cumanya kena tunjuk rasa syukur kita kepada Allah. Yang tu ya Allah minta, tunjuk rasa syukur. Susah sangat kan nak tunjuk rasa syukur? Senang lah, cuma malas jawapan tuan, kan? Jadi tuan-tuan, tunjuk rasa syukur kita kepada Allah dengan kita banyakkan amal ibadat. Tunjuk muka kita ni kerap mai rumah Allah. Baru Allah ni, rumah Allah ni menjadi saksi. Bila kita mati muka ni memang kerap mai rumah aku, memang dia kerap mai masjid. Allah bagi ihsan, rahmat, bagi keampunan. Walaupun banyak mana dosa, tapi Allah kenal dia ni kerap mai masjid. Kaki dia kerap melangkah ke masjid. Allah bagi ihsan dekat orang yang macam ni. Tapi malangnya kalau kita ni tak pernah tunjuk muka kita dalam rumah Allah, esok dia yaumul mahsyar Allah petikai habis kita. Aku bagi kaki, aku bagi tangan, aku bagi kepala, semua ni pasal apa yang tak pernah melangkahkan tubuh badan hang ni ke rumah Allah? Pasal apa? Hang tak pernah jejak kaki hang ke masjid. Hang pergi mana? Seronok dua rumah. Apa yang ada kat rumah hang? Bidadari pun beredar kat rumah, kan? Tak ada apa yang sempoi dah pun kat rumah. Mailah ke masjid. Apa yang susah sangat? Jadi tuan-tuan, gunakan tubuh badan kita ini untuk tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, tuan-tuan, bab nak cari malam Al-Qadar ni Rasulullah sebut dalam banyak hadis. Ada yang Rasulullah sebut, carilah malam Al-Qadar 10 malam yang terakhir. Kita dah masuk dah 10 malam yang terakhir. Hadis yang kedua, carilah malam Al-Qadar pada malam-malam yang ganjil. Esok pagi malam ganjil, tuan. Carilah kalian malam Al-Qadar pada malam 27. Tak lama lagi mai masuk malam 27. 10 malam yang terakhir ni mai iktikaf kat masjid. Kat rumah bukan Allah tak boleh nak bagi, tapi Allah akan dahulukan orang yang buat amal ibadat dalam masjid dulu. Dia special lagi daripada buat amal ibadat kat rumah. Sebab apa? Rasulullah pun buat amal ibadat kat masjid, sedangkan rumah Rasulullah sebelah Kalau Rasulullah duduk kat rumah pun boleh tapi Rasulullah paksa diri dia duduk dalam masjid, ikat kain ketat-ketat, tak balik rumah dah, tak bergaul dengan isteri dia dah. Sebab apa? Nak fokus amal ibadat 10 malam yang terakhir. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat kelebihan malam Al-Qadar. Mudah-mudahan kita diampunkan dosa dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu, tuan-tuan. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa. Sekadar memperingatkan diri saya dan tuan-tuan yang hadir pada malam ni. Jadi yang tu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.